Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke segmen Bicara Teknikal episod yang ke-175 bersama dengan panel tetap kita, sudah tentu tak lain tak bukan Cikgu Hazlan Hashim dan saya hos anda Boboy CTC. Mungkin ada yang terkejut, di manakah DJ Pak Su? Okey, untuk makluman semua, saya Boboy CTC menggantikan DJ Pak Su untuk minggu ini buat sementara atas faktor-faktor kesihatan. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, mohon kita sama-sama doakan agar Pak Su dikurniakan kesihatan yang segera, insya-Allah. Okey. Jadi seperti biasa, kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan satu PSA, Public Service Announcement, berkenaan COVID-19. Jadi kita semua masih lagi berada dalam fasa PKP 2.0. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat terus mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan juga KKM. Ingat 3 perkara: pakai face mask apabila berada di tempat awam, gunakan hand sanitizer dan jaga penjarakan sosial anda. Kalau kita fikirkan balik cikgu, last year PKP 2.0 bersama dengan saya, almost setahun kemudian kembali bersama dengan saya. Kita dah nak hampir 1 year anniversary PKP, tuan-tuan dan puan-puan, percaya atau tidak. Okay? Bulan 3 cukup setahun. Jadi sama-sama lah kita berusaha agar Malaysia dapat mencapai sifar COVID-19 dalam masa terdekat ini seperti negara-negara yang telah berjaya. Kita ada New Zealand, yang baru-baru ni saya nampak ada gambar di mana diorang dapat tonton perlawanan rugby di stadium, tak perlu jaga social distancing pun, sebab diorang dah berjaya mencapai kosong new case pada minggu lepas ke 2 minggu lepas. Jadi saya harap Malaysia pun dapat capai lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda telah pun menyertai kita pada hari ini, kita ada ramai. Kali ini kita ada 64 orang. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan telah pun berkongsi segmen ini agar ramai lagi dapat meraih manfaat daripada perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Hazlan pada malam ini. InsyaAllah jangan lupa like page CTC FM dan share segmen ini. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menonton segmen-segmen kita yang sebelum ini yang telah pun ke udara, macam hari ini kita episod yang 175. Kalau nak tonton 174 episod yang lepas daripada starting 2017, bolehlah pergi ke website TVCTC di www.tvctc.fm ataupun boleh tekan link yang telah pun saya pin di komen, ataupun untuk lebih mudah bolehlah terus pergi ke YouTube channel CTC FM. Anda hanya perlu search CTC Jarak FM dan saya telah pun menyediakan satu playlist khas untuk tuan-tuan dan puan-puan tonton ke semua segmen Bicara Teknikal. Dan kita juga ada sediakan segmen-segmen lain di situ seperti segmen Tanya Dr. Forex dan juga segmen Bicara Fundamental untuk sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kita belajar dengan lebih mendalam lagi agar dagangan kita dapat meraihkan lebih banyak profit, insya-Allah. Jadi saya bacakan sedikit sebanyak komen daripada penonton-penonton kita pada malam ini. Abang Long kita, salam dari Ganu. Waalaikumsalam Abang Long, lama tak jumpa. Abang Muzamil kita. Abdul Aziz katanya Assalamualaikum Cikgu Hazlan dan Pak Su. Hari ni tak ada Pak Su ya. RG Vinesh katanya salam sejahtera Cikgu dan Boboy. Salam sejahtera. Warin Harmawan katanya pantun Cikgu. Tak sabar tu. Syarul, Assalamualaikum pada Cikgu Hazlan dan DJ Boboy. Waalaikumsalam. Minta komen pasal gol. Don't worry, sekejap lagi Cikgu akan sentuh ya. Tadi Firdaus Muhammad Saleh kata salam Cikgu Lan dan Boboy. Waalaikumsalam. Okay, jadi tanpa buang masa lagi, saya serahkan segmen ini kepada Cikgu Hazlan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Boboy. Terima kasih warga kerja CTC.FM dan juga terima kasih kepada Pak Su. Semoga Pak Su sentiasa dilindungi Allah dan diberikan kesihatan. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni malam yang bukan malam, minggu lah. 175 tuan-tuan. Alhamdulillah pada sesiapa yang masih lagi bersama kami, terima kasih kami ucapkan. Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Itu Okey tuan-tuan, alhamdulillah kita diberikan kesihatan, kita diberikan pelbagai rezeki dalam pelbagai bentuk yang menyebabkan kita masih lagi bernafas dengan segar, dapat membuat kerja-kerja harian. Syukur diberikan kesihatan.
dan insyaAllah kita dijauhkan daripada COVID-19. Dan tuan-tuan, seperti apa yang kita nampak pada, kalau siapa rujuk hingga hari ini di dada akhbar maya, kita masih lagi dengan 4 angka kes-kes baru di seluruh Malaysia lebih daripada 3,000. Dan kalau kita masih ingat tuan-tuan, pada tahun lepas kita punya PKP ini yang version pertama tu bermula sekitar bulan 3 berapa kan? Betul. Dan tuan-tuan, hampir setahun dah kan. Dan kalau kita masih lagi tidak membuat penjarakan sosial dan 3 perkara terilah yang baru nyatakan, maka sukarlah untuk kita nak selesa lah macam contoh yang beberapa kita New Zealand masing-masing boleh pergi tengok live bola Rugby. Tapi kalau kat Malaysia bola lah orang paling suka tapi tak dapat kan. Jadi sama-samalah kita menjaga itu semua. Okey, alhamdulillah minggu ni tuan-tuan, bila kita duduk rumah ni lama sangat tuan-tuan, kita punya otak tu boleh beku kan. Otak tepu sendi-sendi semua berkarat je. Jadi macam saya tuan-tuan, macam dah nak pergi, apa yang saya buat, saya spend masa 1 jam. Saya nak lari dah tak larat. Dah jauh lah, sikit boleh lah kan. Saya cuma spend masa saya dalam 1 jam, saya fast walking. Saya fast walking 1 jam non-stop saya buat. Dalam 1 jam saya biasa buat dalam 2 hari atau 3 hari sekali. Saya dapat burn dalam 400 ke 500 kalori. Okey. Tadi saya buat dalam pukul 3 petang boy. Dalam pukul 3 petang. Kebetulan 3 petang tu ada free. Cuaca pun nampak macam nak hujan tapi tak hujan. Redah juga. Alhamdulillah tak hujan. Habis dalam pukul 4 dalam 1 jam. Lepas tu petang tadi dah sempat lelap. Badan pun rasa penat sangat. Rehat. Dan bila dah rehat bangun dalam dapat tidur 1 jam. Dan baru cari idea apa nak berpantun pada malam ni. Jadi pantun pun dapatlah. Contoh bila kepala tu beku, memang tak syok. Memang tak dapat. Alright, orang mengail di Teluk Bahang. Apalah umpannya si kulit duku. Banyak pair kita trade malam dan siang. Analisa gol juga yang dirimu. Cikgu bukan segmen cikgu je, segmen Dr. Forex, segmen cikgu Yun, semua dah minta gol ni cikgu. Gol adalah pair tahun ini. Dan tuan-tuan seperti mana bahasa kita lihat memang permintaan gol tu saya tak tahu. Trader retail ni boy memang ramai yang memang meminati gol. Pasal apa? Sebab pergerakan yang meriah. Betul. Maknanya meriah adalah dia memberikan ratusan pip dalam satu hari. Jadi disebabkan dia mampu bergerak selaju sedemikian, sebesar sedemikian, maka peluang untuk kita nak dapat pip tu memang cantik. Tapi kena ingat, kalau waktu kita buy, dia terus terkejut, memang kita boleh MC. Waktu sell, dia terbang, kita pun boleh MC. Jadi itu kena ingat. Dia pergi betul. Betul. Dulu masih ingat tuan-tuan, biasanya JJ. Tapi sekarang JJ pun dah kurang, orang ramai pergi dekat gold. Sebab gold, semakin tinggi harga dia, jadi semakin besar dia punya pergerakan dia. Contohnya kalau kita katakan harga sekitar $1,000, 10% daripada $1,000 adalah $100. Tapi bila harga dia bergerak sekitar $2,000, 10% daripada $2,000 adalah $200. Nampak tak? Daripada nilai peratusan sama, tapi nilai USD tu dah naik daripada 100 ke 200. Jadi peratusan tu yang menyebabkan dia meriah. Jadi saya nak sentuh sedikit tentang peratusan ni. Gold, insyaAllah saya akan cerita panjang lepas ni, jangan risau tuan-tuan. Saya nak terangkan sedikit tentang kripto. Saya nak usik sedikit. Bisa je. Kripto. Okey. Tuan-tuan, apa tuan-tuan nampak di depan ni? Clear? Depan ni tuan-tuan. Ada 3 kotak. 3 kotak ni adalah melambangkan 3 kripto yang sangat popular, iaitu di sebelah kiri sekali adalah Bitcoin, di tengahnya adalah Ethereum. Bitcoin masih lagi menjadi nombor 1 sekali, dan alhamdulillah sekarang ni boy, market untuk kripto, market capital telah memecah satu sejarah, iaitu mencecah 1 trilion USD. Market kripto Yes. Saya ingat lagi pada sekitar 2017, pada ketika tu baru bercerita, baru nak kenal apa benda kripto ni kan. Betul. Masa tu sekitar 400, 500, 600. Dia main kawasan situ je. 4, 500, 600 bilion USD. Hari ni, dalam minggu ni, cecah 1 trilion USD. Jadi
Bila dia dah masuk satu level iaitu trilion, bermaksud itu adalah permulaan untuk perjalanan yang lebih jauh. Lebih jauh. Kena ingat. Dan ada orang letakkan target berapa jauhkah dia mampu pergi. Disebabkan Bitcoin contohnya. Bitcoin sekarang tuan-tuan, dia merupakan suatu kripto yang paling besar, sekitar 600 bilion. Daripada 1 trilion tu, dia saja dah dominan 60%. Banyak penganalisa orang-orang lama otai-otai lah, yang dah lama dalam bidang kripto ni, lebih 5 tahun ke 10 tahun. Target pergerakan 600 bilion market capital untuk Bitcoin ni, targetnya adalah mencari kepada gold. Gold market capital sekarang adalah USD 10 trilion. 10 trilion. Jadi daripada 0.6 trilion nak mencari ke 10 trilion, cuba kira berapa X kat situ. Itulah jangkaan berapa jauh untuk Bitcoin mampu untuk terbang. Okey. Itu jangka masa panjang. Jadi bagi sesiapa yang masih lagi hold dalam position untuk Bitcoin, tuan-tuan, yang membeli bukan dengan menggunakan leverage. Kena ingat kalau tuan-tuan menggunakan leverage, contoh letak macam bila beli, katakan leverage 1 nisbah 10, 1 nisbah 20 atau whatever lah. Tuan-tuan, itu adalah satu entry yang sangat-sangat berisiko, sebab duit tuan-tuan senang saja hangus. Saya berbalik buat peratusan, macam apa tengok sekarang. Cuba tengok dekat sindikat dekat Bitcoin Weekly ni, dia mencapai puncak tertinggi ni. Ini adalah ni adalah satu sejarah dia. $41,000. Dalam tempoh 1, 2, 3 minggu, katakanlah hampir 1 bulan, pergerakan kenaikan 41,000 tu, dia mampu jatuh sehingga 28 atau 30,000 lah. Bermaksud dalam masa sebulan dia mampu jatuh $10,000. $10,000, tuan-tuan, bermaksud dia jatuh 25% daripada 40,000. Nampak tak besarnya dalam pergerakan itu? Besar. Jadi bagi sesiapa yang menggunakan leverage kalau kat atas ni dia buy kan, dia hold, belum sampai bawah, baru sikit gerak dah MC. Memang dah MC. Sebab apa? Sebab saya try. Bos saya tahu. Alamak, bila profit memang sedap, bila terkena, cepatnya MC. Pasal feel itu, tuan-tuan, bila siapa masuk yang ada leverage, baru dia tahu betapa risikonya trade Bitcoin. Tetapi bagi sesiapa yang tidak menggunakan leverage, contohnya macam kita beli saham lah, sebab betul. Ini adalah perniagaan sehala. Maknanya kita memiliki Bitcoin, kita pegang, tak ada masalah. Hold aja, tak risau. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah, market kripto ni telah mencecah 1 trilion. Dan yang masuk ni sekarang, tuan-tuan semua, yang masuk yang menyebabkan kenaikan yang besar ni bukan retail trader. Yang masuk ni adalah company giant yang dipanggil ikan paus, jerung yang masuk. Ni semua jerung-jerung yang masuk ni, sekali dia masuk 100-200 juta. Institutional trader. Yes, dia call institutional. Dan ada satu nama company saya rasa yang popular lah. Nama dia MicroStrategy. Dia dah ada lebih daripada 700, sekali dia beli 7 ke 800 Bitcoin. Dan dia spend beratus-ratus juta. Dan ramai follower company-company besar, dana-dana dah start masuk untuk membeli Bitcoin. Dan perjalanan jauh, tuan-tuan. Tu saya katakan tadi, sekarang dalam sekitar 0.6 trilion dia punya market cap untuk Bitcoin. Target dia paling jauh sekitar ni, jangkaan dia adalah mencari di manakah kedudukan market capital untuk gold, iaitu 10 trilion. Bermaksud jangkaan untuk naik sekurang-kurangnya 10 kali ganda daripada harga sekarang. Sekurang-kurangnya. Yes. Jadi harga sekarang sekitar 31, ambillah 30,000. Bermaksud dia mampu bergerak jauh sekurang-kurangnya 300,000 USD untuk satu Bitcoin. Dan 300,000 USD adalah RM 1.2 juta bagi satu token, satu unit Bitcoin. Maka bertabahlah bagi siapa yang buy. Sabar, simpan. Saya beli
saya simpan. Kira bila kita nak trade cryptocurrency ni agak berisiko sebab dia volatile, amat volatile. Satu candle weekly boleh berlaku pergerakan sehingga $10,000 USD. Jadi nasihat cikgu adalah lebih baik kita memiliki, kita pegang Bitcoin ni. Yes, itu lebih, sebab kita ni tuan-tuan retail trader. Retail trader jumlah modal ciput, senanglah bahasa kata kecil lah. Betul. Jadi bila masuk market terlalu volatile, kita mudah habis duit. Jadi why not kita ambil modal tu, kita beli dalam bentuk yang mana, kalau harga di contoh sekarang berapa okey, saya ambil satu contoh. Saya beli menggunakan platform yang sememangnya telah diberi green light oleh Security Commission di Malaysia. Ada 3 company, iaitu Luno, Tokenize dan Synergy. Yang saya guna sekarang adalah Luno. Kenapa? Sebab dia the most user friendly. Bagi orang trader technical ni dia tahulah. Dapat Luno ni macam, sempoi lah, sedap lah kita nak kalau masuk. Kita order sempoi. Dia yang paling sempoi. So, kalau kita lihat berapa sekarang harga dia RM131,800 bagi satu Bitcoin. Benar je. Adik tanya saya, dia kata, Lan, banyak duit, nak kena beli. Bukan bermaksud mesti ada 131,800 baru boleh beli. Tidak. Kalau tuan-tuan ada contoh, tuan-tuan mampu membeli dengan nilai 10%. Contohnya 13,180. Jadi tuan-tuan beli dengan 10%. Tak mampu 10%, boleh beli dengan 1%, tak ada masalah. Betul. 1,318 boleh. Kalau kurang pada 1,000 pun boleh juga, tak ada masalah, sebab ini adalah cryptocurrency yang mana 100% digital. Tuan letak RM500, dia akan kira sendiri 0.00 whatever lah, tak ada masalah. Jadi bukan isu mahal ke murah. Harga sekarang ni berapa? Murah sebenarnya. Dulu ketika saya membeli pada harga USD 2,000, maknanya RM ketika itu 8,000, saya rasakan mahal sebab saya tak nampak pergerakan dia. Betul. Saya tak banyak maklumat yang saya dapat, dan saya jual satu kripto, satu Bitcoin saya beli 2,000. Kita ingat tahun bila, tapi sekitar dalam satu unit dah $2,000. Dan bila dia dah bergerak banyak, saya dah mula buat R&D sendiri. 1-2 tahun saya banyak tengok video-video, dapatkan ilmu. Rupa-rupanya harga even sekarang ni RM131,800 masih lagi terlalu rendah. Okay, itu Bitcoin, dan ia diikuti pula dengan Ethereum. Ethereum kalau tuan-tuan nampak harga unit ini memang jauh beza dengan Bitcoin. Okay, Ethereum sekitar 5,391 harga semasa. Diikuti dengan Litecoin iaitu 552, dan yang paling murah adalah Ripple. Okey tuan-tuan, ramai orang kata murah lah Ripple ni. Tuan-tuan, antara 3 ni yang saya sememangnya sekarang ni dah tak usik langsung adalah Ripple. Okey. Memang murah, tapi dia macam tak bergerak. Dia duduk di situ. Dan sekarang dia dalam proses sebab dia disaman oleh pihak Security Exchange di US. Jadi dalam proses tu dia belum bersalah lagi, cuma dia telah pun disaman atas beberapa tuduhan. Tapi dalam proses tu menyebabkan market, pergerakan harga untuk Ripple sangat lemah long life. Jadi bagi sesiapa yang dah beli, simpan, tuan-tuan adalah orang yang sangat-sangat bersabar. Sebab dia nak bergerak jauh memang lambat. Selagi tak settle tentang saman Security Exchange tu, selagi itulah dia akan bergerak dia dalam slow motion. Jadi kena banyak bersabarlah. Dan for time being yang bergerak sedap adalah Bitcoin, Ethereum dan juga Litecoin. Dan tuan-tuan kalau lihat chart, bentuk dia hampir sama. Sebelah kiri Bitcoin, sebelah tengah Ethereum, sebelah kanan adalah Litecoin. Bentuk dia hampir sama. Dan sekarang ketiga-tiga ni tuan-tuan, saya menunggu untuk kepastian, untuk confirmation re-entry buy di weekly. Ni saya tengah menunggu dengan penuh sabarlah. Dan saya juga ada buat buy di sini dan saya bertahan sebab macam saya katakan tadi, bila buy atau beli, contohnya saya kata saya beli menggunakan Luno yang mana tidak ada sebarang leverage macam saya beli saham, jadi saya simpan je lah untuk jangka panjang. Jangka panjang tu it can be 6 months ahead atau 1 tahun ke atas, terpulang pada masing-masing. Tapi keyakinan kita memang
jauh nak pergi sebab kali ni market naik disebabkan bukan retail trader tapi international company-company besar, jorong-jorong yang mana dia punya bajet semua Betul. makan juta. Itu yang berlaku sekarang. Betul. Alright. Saya ambil masa itu sedikit masa dalam 15 minit saya ambil untuk kripto sebab market masih lagi dengan sideways. Waktu ni ramai yang takut nak masuk. Tuan-tuan, bagi siapa yang sangat risau nak masuk, sebab bila kita beli tanpa ada leverage berbual kan, Okay. dia tak ada istilah MC. Tak ada istilah MC. Betul. Dia akan jadi problem kalau tuan-tuan dan puan-puan hilang password Luno. Itu je problem dia. Dia macam konsep dia kalau kita beli emas fizikal, emas kita hilang. Emas tu dia tak akan tiba-tiba hancur, dia tidak akan terlerai. Dia ada, cuma kalau hilang. Macam tu lah Luno. Dia kita pegang, kita memiliki. Memiliki dia. Alright, so saya bukan nak promo Luno sebenarnya, tapi saya bagi tahu apa yang saya buat, apa yang saya lalui sekarang. Mungkin Luno boleh sponsor segmen kita, cikgu. sebab dalam kat Malaysia ni orang cakap pasal ni saja. Sebab ini adalah yang paling user friendly sebenarnya. Benar je. That's right. Okay. So, setakat tu saja itu untuk kripto dan sekarang saya nak lompat pula kepada gold. Yang sememangnya ramai meminatinya. Okay, kalau siapa rujuk sebenarnya saya dekat saya punya channel Telegram, Nastro FX. Saya public cikgu, siapa-siapa je boleh sertai. Yes, ni public. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search dekat Telegram Nastro FX. Saya bukan apa, kadang-kadang saya duk fikir saya nak cari idea dan saya list down kan 10 pair. Tuan-tuan nampak kat sini daripada AUD USD, NZD USD, Euro USD, GBP USD, USD Canada, USD CHF, USD JPY, Euro JPY, GBP JPY dan bawah sekali adalah gold. Ada orang tanya, dulu saya letak XAU USD, tanya apa benda ni bang? Itu gold lah sebenarnya. Jadi bila guna perkataan gold senang cerita kan. Betul. Alhamdulillah, daripada 969 yang melihat polling ni atau undian ni, seramai 538. Lebih daripada 50%. Ramai. Biasa tuan-tuan saya expect dalam 10% dia jawab. Tapi lebih daripada 50% jawab. Pada saya terima kasih pada yang menjawab. Dan kalau kita lihat sini senang sebab dia dah adakan peratusan. Kita nampak sangat boy, yang paling tinggi adalah gold 45%. Dan nombor 2 diikutinya adalah Euro USD. Cuba boy tengok jarak dia antara yang pertama 45% dengan yang kedua boy 17%. 17 kan. Dan yang ketiga cuma 16, bermaksud 2 dengan 3 dia rapat. Betul. Tapi 1 jauh sangat, bermaksud peminat gold sangat ramai. Jadi ini adalah satu statistik yang mana jelas ini adalah permintaan daripada retail trader yang suka sangat untuk trade gold. Kalau ikutkan kata Cikgu Yun, awal-awal tahun ni memang musim gold lah. Sebab kalau dari segi fundamental katanya negara-negara seperti Rusia, China, diorang stock up gold disebabkan Chinese New Year. Every year macam tu. Jadi mungkin ni adalah antara faktor yang menyebabkan lebih ramai trader pada ketika ini sangat-sangat berminat mengenai gold. Okey, setuju. So macam mana, jadi bila kita dah nampak statistik tuan-tuan jelas tidak boleh dinafikan, jelas sangat bahawa 45% daripada 539 vote kita tahu di sini memang ramai 241 undian memilih untuk gold. Kalau pilihan raya ni dah menang besar lah ni. Ini consider 10 penjuru lah ni. 10 penjuru. Gold mendapat 45%. Paling besar sekali. Alright, so saya terus jump into gold. Jadi kita lihat tuan-tuan, kita lihat sama-sama apa cerita gold pada kali ini. Okey. Dan kalau kita lihat di sini tuan, gold, saya kalau trade gold sebenarnya tuan-tuan, saya bukan tak trade gold, saya trade setup. Okay. Kalau nampak setup cantik, saya masuk. Jadi sebab saya adalah pengguna tegar BBMA, dan saya fokus kepada candle-candle yang mampu memberikan bacaan-bacaan yang macam ni. Yang macam ni. Saya jumpa benda macam ni,
Okey, saya duduk, saya termenung, saya cari modal yang cantik, lepas tu saya ambil dalam at least 2 account, dan saya susun saya punya layer menggunakan volume berbeza dan saya masuk. First scanning dulu. Okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan antara cara-cara yang mana kita nak tahu market ni atau dalam minggu ni dia sedap nak buy ke sedap nak sell. Sedap tu kan. Alright. Apa yang saya tengok adalah macam mana pun saya mesti tengok weekly. Bukan saya nak trade candle weekly, tapi saya nak tahu ketika minggu ni, sepanjang minggu ni, gold berada di kawasan terendah weekly atau tertinggi weekly. Itu kita perlu tahu. Sebab sebelum kita nak entry, kita mesti tahu apakah entry terbaik pada minggu ini. Adakah lebih kepada buy atau lebih kepada sell. Okay. Kalau kita nampak candle-candle di weekly pada minggu ini berada di zone sell, maka kita kecilkan time frame, carilah peluang sell. Kalau candle-candle di weekly berada di kawasan atau zone buy, kecilkan time frame, carilah buy. Jadi itu cara bagaimana kita mampu untuk merendahkan risiko bila kita trade. Jadi itu kena jelas, Okey, jadi apabila menggunakan BBMA, bila kita rujuk kepada weekly di sini tuan-tuan, kita nampak jelas kalau saya ikut candle, saya besarkan kotak ni. Okey. Kalau saya ambil candle ni tuan-tuan, ini dalam masa mingguan, ni dalam masa sebulan di sini boy, tidak ada sebarang candle yang membuat satu bacaan yang jelas untuk naik, dan jelas untuk naik tuan-tuan adalah candle momentum buy. Tak ada. Apakah maksud momentum buy? Momentum buy adalah candle yang tutup di luar top BB. Nampak tak? Ini, bila kita buka di weekly, garisan top BB di weekly ni adalah merupakan kawasan resistant atau kawasan tertinggi pada bulan ni. Oh, okey. Manakala garisan low BB di weekly yang bawah ni, hitam bawah ni, adalah kawasan terendah pada bulan ni. Jadi kita dah tahu yang candle sedang berada di kawasan terendah bulan ni, bukan tertinggi bulan ni. Jadi contohnya macam kita ada satu candle yang jelas tegak, yang tertinggi adalah kawasan resistant, terendah kawasan support. Bila harga berada di kawasan terendah, adakah kita nak buy atau kita nak sell? Buy. Yes. Itu ya entry yang terbaik sebenarnya. Bila candle berada di kawasan tertinggi, maka kita nak sell. Itu dia punya kunci yang pertama. Itu adalah pada bacaan monthly. Tapi monthly untuk retail trader besar. Jadi kita bila kita dah nampak, kita kecilkan time frame. Jadi sekarang pergi kepada weekly. Okey, kita dah nampak candle-candle ni rapat dengan garisan low BB dan juga dengan garisan merah biru ni atau 5 selolo. Minta maaf ada background tu. Tak apa cikgu, tak apa. Boleh lagi. Dia tak tidur lagi malam ni. Kita masih boleh dengar suara cikgu dengan jelas, don't worry. So, kalau sekarang bila kita pick up weekly, kita cuma nampak satu candle weekly. Okey. Dalam seminggu cuma ada satu candle saja, iaitu candle weekly. Tetapi dalam seminggu ada 5 candle daily. Nampak tak? Dia boleh pecahkan kepada 5 candle daily. Di situ kita akan nampak bacaan yang lebih jelas. Dalam satu hari pula ada 6 candle H4. Bermaksud dalam seminggu akan ada 30 candle H4, 30 candle H4 dan juga 5 candle daily, 1 candle weekly. Jadi dalam BBMA, kalau kita menggunakan satu candle saja, kita cuma nampak yang tertinggi atau yang terendah. Itu dia. Tinggi atau terendah. Tetapi kalau kita menggunakan candle daily, kita akan nampak tertinggi dan terendah untuk 5 candle. Bila kita zoom lagi, bila kita nampak untuk H4, kita akan nampak 30 candle. Yang mana 30 candle akan menunjukkan pergerakan yang tertinggi dan terendah. Jadi dia lebih detail. Untuk kenapa? Sebab bila ada 30 candle tuan-tuan, dia mampu untuk memberikan, kalau istilah BBMA dipanggil full structure. Lebih daripada 20 candle, anything lebih daripada 20 candle, dia mampu memberikan full structure untuk bacaan BBMA. Bermaksud kita mampu untuk mencari ekstrim, kita mampu untuk mencari lepas ekstrim, kita nak MHV, arah kukuh, re-entry, momentum, semua tu kita mampu nampak
apabila jumlah candle melebihi 20 candle. Itu adalah asas kefahaman multi time frame. Okay, weekly, daily, H4. Jadi itu yang saya buat. So bila saya dah nampak macam ni, daripada weekly saya dah nampak okay, candle rapat dengan garisan low BB dan juga 5-10 low. Okay, so sekarang saya zoom in. Saya zoom, saya nampak sebab bila saya menggunakan weekly boy, macam umpama saya berada di ketinggian, contoh macam burung lah, di ketinggian 100 meter. Okay. Macam burung helang. Dia nak cari mangsa, dia terbang tinggi. Dia akan tengok mana mangsa dia. Bila dah nampak, baru dia terekam, baru dia zoom ke bawah. Jadi daripada weekly, saya lihat, saya pecahkan candle weekly, saya pergi kepada daily. Jadi apa yang kita nampak tuan-tuan di sini, 5 batang daily candle sekarang juga ada dalam kawasan ni. Nampak tak? Ni. Kalau kita noti betul-betul, susunan candle ni semuanya berada di mana? Berada di antara garisan mid BB di daily hingga ke low BB di daily. Nampak tak? Sebelum tu macam saya tunjuk sekarang. Nampak tak ada candle di sini? Dia berada di antara top BB di daily dan mid BB di daily. Dan kawasan ni tuan-tuan, ini adalah kawasan-kawasan terbaik untuk kita nak sell. Sama juga apabila candle berada di antara mid BB dengan low BB di daily, maka inilah untuk kawasan terbaik untuk kita nak buy dalam time frame di daily ni. Jadi zone kita dah nampak. Itu tugasnya garisan tengah-tengah ni. Ni, dia panggil mid BB ni. Dia memisahkan zone. Mid BB Jadi kita dah nampak bila kita buka di daily, di antara top dan mid, ini kawasan-kawasan terbaik sell sebab ini mewakili kawasan tertinggi di weekly. Manakala apabila kita lihat candle-candle bersusun di antara mid dan low di daily, bermaksud ini kawasan-kawasan terbaik untuk kita nak buy di daily. Tu bila kita kecilkan baru kita nampak benda-benda macam ni. Okay? Alright. So bila kita dah nampak zone, kita dah clear benda ni. Right. So satu lagi bentuk-bentuk yang berulang yang saya rasa jarang dikupas, ataupun jarang dikongsikan di public. Contoh beberapa saya nak tunjukkan. Sebenarnya dia ni adalah ulangan. Ni yang saya katakan. Kalau ia berlaku boy, memang dia berlaku, memang saya memang akan ambil peluang. Cuba perhatikan. Okay. Nampak ada satu candle di sini, warna biru ni. Yang tutup di luar top BB. Yes. Nampak tak? Ini adalah ulangan daripada candle ni. Alah. Tuan-tuan, siapa yang gunakan BB, siapa yang menghafal Extreme, MHV, Arakoko, Rating Momentum, tak salah, betul. Tapi kalau dia stop setakat situ dia tak nampak benda ni. Tapi tuan-tuan, kalau siapa rajin buat homework, nampak tak di bawah ni? Nampak tak tutup di luar open close? Nampak cikgu. Ni semua tanda tak, ni semua signal. Ni nampak tak dia berada dekat kawasan akar, ni kawasan pucuk, ni kawasan pucuk. Okey. Apa yang menggunakan BBMA, cuba enhance atau tambahkan tuan-tuan punya homework, cuba perhatikan. Sebab tuan-tuan saya mesti ingat kata-kata Cikgu Omar, cikgu kita semua, majority ataupun candle dalam BB ni sepatutnya ia berada di dalam BB. Itu sifat candle. Maksudnya adalah setiap candle dia harus berada di dalam BB. Tetapi apabila ada candle yang berada di luar BB, dia pelik. Dia pelik. Disebabkan pelik tu saya namakan ini adalah candle alien. Itu. Sebab dalam banyak-banyak candle, dia jarang ada candle yang buka dan tutup di luar BB. Kalau buka di dalam, tutup di luar tu normal macam ni. Okay. Buka dalam, luar, okey normal. Tapi buka dan tutup di luar BB dan BB flat jarang berlaku. Ini yang saya maksudkan. Apabila saya nampak candle-candle macam ni dan ia berlaku Okay. ia berlaku the best adalah di daily dan weekly. Time frame lebih kecil, lagi kecil time frame, bermaksud daripada H4 ke bawah dia tak cun. Dia tak cun. Okay. Sebab ketika candle ni berada contoh di luar top BB di sini, garisan top BB di daily ni ada bermaksud ini adalah kawasan yang tertinggi di weekly pada waktu tu. Okay. Itu cerita dia. Dia juga sama juga dengan di sini.
Apabila ada candle yang tutup di luar, open dan close di luar top BB di daily, ni kawasan tertinggi pada waktu tu. Jadi bila bentuk-bentuk ni berlaku, tuan-tuan, bukan saja pada gold macam saya katakan tadi, macam saya katakan tadi, dia berlaku pada mana-mana pair sebab saya fokus pada candle. Okey. Jadi kalau saya jumpa mana-mana pair yang di daily nampak ada candle macam ni, man, bye-bye. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siap depo, layer. Patuk. Ini perjalanan jauh. Jadi tuan-tuan boleh gunakan ilmu lain, tengok apa sebab dia jadi macam ni. Jadi dalam BMA ini saya gunakan. Ini sebagai informasi tambahan lah. Okey. Jadi sekarang itu yang telah berlaku, yang mana tuan-tuan boleh gunakan kefahaman ni untuk nak monitor. Bukan saja gold, tapi cuba monitor mana-mana pair saja, tak ada masalah. Applicable kepada apa-apa pair. Applicable sebab kita hanya baca candle. Yang penting cryptocurrency punya pair je. Sama. BB flat. BB kena flat BB flat, batu candle open close di luar top BB atau low BB, dan kemudian pastikan time frame daily and above. Kalau H4 dia kurang cantik. Right? Okay. Itu yang telah berlaku, kita gunakan sebagai alert untuk akan datang. Kedua, yang sekarang kita nampak bahawa di sini candle berada di antara garisan mid BB, mid BB dan juga low BB. Bermaksud inilah kawasan-kawasan terendah di weekly. Kawasan-kawasan yang terendah di weekly. Jadi ini untuk bacaan weekly. Dan kalau kita nak tahu untuk harian, untuk hari ni, kita pergi kepada 4 jam. Tadi saya dah letak 4 jam. Sekejap. Okey. Right. Yang ni 4 jam berapa? Okey. Tak kan? Okey. Nampak tak? Nampak tak cara baca dia hampir sama? Di sini, di 4 jam, candle berada di antara mid dan low di H4. Manakala, di daily, candle berada di antara mid dan low di daily. Ketika candle berada di antara mid dan low di daily, bermaksud ini kawasan terendah weekly. Itu sebab dia ada re-entry by weekly. Ni mati time frame. Apabila kita nampak di H4, candle berada di antara garisan mid BB dan low BB di H4, ini adalah bacaan di zone re-entry buy di daily. Dia step berbeza. Jadi dia datang dengan dua. Dan inilah kawasan-kawasan yang dipanggil market hilang volume sebenarnya. Jadi apa yang menarik ini adalah zone yang terbaik di sini sememangnya untuk zone buy. Kita dah tahu bahawa apa? Bahawa kekuatan untuk naik kita tak nampak lagi untuk naik. Saya menunggu apa tahu boy? Saya menunggu satu candle di daily untuk berada di antara top BB dan mid BB di daily. Sebab apa? Sebab sekarang candle dah mula rapat dengan mid BB. Ni. Nampak tak tuan-tuan? Penerangan saya jarang menggunakan ekstrim. Arakuko, re-entry. Cara saya pandang lain, tapi saya cari zone terbaik. Saya beritahu kenapa dia terbaik, apa alasan dia. Tuan-tuan akan nampak. Jadi, apabila bentuk ni berlaku, saya menunggu untuk candle berada di antara mid dan top BB di daily. Di sini saya akan mencari peluang-peluang sell. Sebab tuan-tuan, USD kalau bapak sekarang, sebenarnya USD sekarang kalau kita lihat dia masih lagi dalam keadaan lemah. Sebab gold sebenarnya macam kita tengok sini, ini adalah kod dia XAU USD, iaitu XAU adalah kod untuk gold, USD adalah nilai USD sendiri. Betul. Jadi apabila USD itu lemah, maka gold tu akan naik. Tapi dalam jangka masa sederhana sekarang ni, dia masih dalam keadaan sideways. Sideways di mana? Sideways di daily. Kita nampak di sini. Nampak tak garisan top BB di mana di daily flat. Flat bermaksud makin sideways. Tengok tak? Garisan di sini di low BB cuma kembang sedikit. Jadi tidak ada kekuatan untuk nak buat momentum. Okay. Tetapi kalau kita rujuk di 4 jam, kita dah nampak tak top BB dah mula menguncup? Okey, nampak top BB dah mula menguncup? Itu tanda-tandanya bahawa bila top BB dah mula menguncup, kita menunggu apa? Kita menunggu momentum buy di H4 sebenarnya. Itu yang kita cari sebenarnya. Jadi sebelum muncul momentum buy, top akan kuncup. Okey, untuk kita nampak lebih detail, okey, weekly ni saya tukar kepada daily. Jadi saya bergerak daripada data term besar ke kecil. Jadi tuan-tuan akan nampak pergerakan dia.
Itu dia punya step dia cikgu, besar, kecil-kecil. Apa kita pergi yang besar dulu, then baru kita pergi yang kecil. Sekarang kita tengok, nampak tak? Sekarang ni garisan untuk H1 ni sebentar dia tuan-tuan dan puan. Momentum buy. Okey, cikgu boleh ulang sikit tadi, terputus sekejap. Terputus. Okey. First, saya akan melihat di 4 jam. Tuan-tuan nampak di sini top BB dah mula kuncup. Maksudnya apa? Ini tanda-tandanya jangkaan untuk berlaku candle naik. Untuk berlakunya naik, iaitu kita menunggu bacaan momentum buy. DH4. Sebelum muncul momentum buy DH4, akan muncul dulu momentum buy DH1. Pergi ke H1 tuan-tuan, kita nampak di sini BB dah flat. Kita menunggu minggu ni untuk munculnya apa? Munculnya momentum buy DH1. Selepas momentum buy DH1, kita menunggu momentum buy DH4. Dan tuan-tuan, boy sebenarnya pergerakan ini, kalau ini berlaku momentum buy DH1 dan momentum buy DH4, dia mencari apa? Dia mencari kawasan tertinggi apa? Kawasan tertinggi iaitu di top BB di daily. Ni target dia. Sebab top BB di daily adalah kawasan yang tertinggi untuk sepanjang minggu. Ini pergerakan dia. Pergerakan yang dijangkakan berlaku untuk minggu ini. Ni goal. Dan sebenarnya pergerakan ni tuan-tuan adalah kita boleh rujuk pada pergerakan goal yang mana minggu ni kita jangkakan goal untuk jatuh mencari kawasan indeks USD kita jangka untuk jatuh mencari kawasan terendah weekly, manakala goal kita jangka naik hingga kawasan tertinggi weekly. Jadi untuk nak lebih detail, untuk nak pastikan ya ke dia cerita ni. Okey. Sekarang tuan-tuan saya pergi kepada indeks USD. Indeks USD Okey, nampak? Alhamdulillah. Siapa yang sell you chef, sell you cat, buy EU, buy GU. Tahniah guys, tahniah. Sebab tuan-tuan, siapa yang trade USD please tolong cari chart indeks USD. Ini adalah dia punya kunci. Ini adalah dia punya master key. Apabila sekarang ni saya ambil ni kecil sangat, saya tukarkan kanan sekali H1, kemudian H4, daily dan juga weekly. Tuan-tuan, setiap hari chart ni adalah wajib untuk saya tengok. Kenapa? Dengan chart ni saja kita dah boleh baca ke mana EU bergerak, ke mana GU bergerak, ke mana AU bergerak, ke mana NU bergerak, ke mana UCAT bergerak, ke mana UCHF bergerak. Kita dah dapat tahu dah mana dia pergi. Dengan hanya membaca ni. Okey. Sebab tuan-tuan, kalau kita rujuk dekat daily, sebenarnya apa yang berlaku pada indeks USD, dia membuat satu setup iaitu re-entry sell di daily. Ni. Dan satu lagi jangan lupa, kita buka di daily, ia berada di antara garisan top BB di daily dan mid BB di daily. Bermaksud re-entry sell di daily ni berada di zone sell. Di daily ni adalah zone-zone re-entry sell di weekly. Dan apa telah muncul pada malam ni? Kita nampak berlaku extreme sell di H4 dan di H1. Alhamdulillah telah pun muncul. Sedikit ni kita nampak bentuk-bentuk momentum sell. Jadi minggu ni kita jangkakan untuk jatuhan indeks USD berterusan dengan syarat momentum sell di H1 ni berterusan dengan momentum sell di H4. Okey. Jelas apa jelas, cikgu. Jikalau muncul momentum sell yang jelas di H1 ni berterusan dan diikuti dengan momentum sell di H4, maksudnya tuan-tuan, jatuhan ni dijangka untuk jatuh paling jauh sampai ke garisan low BB di daily. Garisan low BB daily tuan-tuan adalah kawasan yang terendah sepanjang minggu ini. Ni target kita untuk bacaan mingguan. Ni target kita. Jadi bila kita dah nampak benda macam ni, maka kita dah tahu. Tadi kalau kita lihat daripada susunan di sini, kita nampak goal yang pertama yang ramai minat. Jadi saya dah bagi tahu fokus untuk tunggu signal buy. Alright. Lepas tu diikuti dengan GU dan EU.
Sebenarnya kalau kita rujuk di sini, kalau saya katakan saya refer kepada EU, mana saya punya EU? Okey. Boleh nampak bahawa dekat daily candle berada di antara garisan mid dan juga low. Bermaksud ia sedang berada di kawasan terendah weekly. Jadi fokus untuk buy. Dan hari ini peluang buy telah pun muncul sebab candle tuan-tuan berada di antara mid dan low. Dan inilah peluang buy yang saya dah dapat dan kita orang bertahan. Kita ni tempat kita orang layer, pernah layer kat sini. Kita dah dapat dan di EH1 telah muncul bacaan momentum buy. Bermaksud bila muncul bacaan momentum buy di EH1, extreme buy di EH4 dan re-entry buy di daily dah valid. Dan L15 ni lagi kecil lah. Ini dia akan berterusan naik lah. Ni insyaAllah berterusan naik. Jadi ini adalah perjalanan malam ni. Dan jika di H1 ni, perjalanan malam ni dijangkakan selesai besok. Dan jika besok pula muncul, kalau muncul momentum buy di H4 tuan-tuan, maka jangka naiknya adalah sehingga mencari garisan top BB di daily. Sebab maksud garisan top BB di daily adalah kawasan yang tertinggi atau resisten pada minggu ini. Untuk EU. Dan sebenarnya tuan-tuan, bacaan dia hampir sama dengan GU. Sama juga tuan-tuan. Nampak Boy? Nampak juga. Pada hari ini, nampak candle-candle di H4 berada di antara mid dan juga low. Inilah kawasan buy. Itu je. Kalau kita buy di H4, candle kita buy di atas mid BB, adakah boleh buy? Boleh. Tapi dia tak cun. Jadi tempat terbaik setiap hari adalah di antara mid BB dan juga low BB di H4 untuk kita buy pada harian. Itu yang saya buat setiap hari. Itu yang saya advise dalam saya punya group. Kalau nak cari zone, ni dia. Bagaimana nak pastikan, ni dia. Saya akan tunjukkan, saya akan kongsikan. Dan kita sama-sama entry. Dan saya tunjuk saya punya entry lah. Ni saya punya entry. Dan saya bertahan. Dan apakah risiko yang saya sanggup hadapi. Ini yang saya buat. So, EU, gold, EU dan GU. Selesai, kita berbaki lagi 13 minit. Ada soalan lagi. Kalau kita nak tengok soalan di ruangan komen ke cikgu? Okey, silakan. Diharapkan para penonton, para peminat pair gold, jelaslah dengan penjelasan yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi. Dan terima kasih kepada penonton yang sertai kita, dan kita mencapai peak 202 penonton sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi jika tuan-tuan dan puan yang berada di dalam segmen kita sekarang yang sedang menonton, jika belum share, mohon share. Ayolah kita ramai-ramai kongsi manfaat daripada perkongsian ilmu cikgu pada malam ini. Jadi kita teruskan soalan daripada Megat Afiq katanya, minta cikgu beri pencerahan tentang USD CAD. UCAD. Okey. Macam saya katakan tadi, kita dah nampak jelas bahawa USD dalam keadaan lemah. Okey. Automatik bila USD dalam keadaan lemah, secara automatik kita tahu UCAD dalam fokus untuk sell. Okey, so sekarang kita pergi kepada UCAD. Mana saya punya UCAD? Okey, ni dia. Sekali lagi, sekejap saya tukarkan garisan, saya tukarkan pam. Ni tengah. Ni macam-macam saya buat testing ni. Okey, sekarang kita tengok di daily. Okey, di daily sebenarnya tuan-tuan bila kita pergi ke daily, bila kita pergi ke daily kita dah nampak weekly. Saya tak buka weekly, tapi bila saya pergi daily, saya dah nampak weekly. Bukan saya, tonton pun dah nampak. Yang penting, kenapa? Sebab bila kita buka di daily, garisan top BB di daily, tuan-tuan, adalah kawasan yang tertinggi di weekly. Jadi, apabila ada saja candle-candle, tak kisahlah body ke echo ke, yang berada di antara zone top BB dan mid BB, ini semuanya kawasan-kawasan sell. Ni. Untuk hari ini. Ini semua kawasan sell. Dan boleh tengok bila pergi kepada 4 jam. Cuba tengok di antara garisan mid BB dan top BB. Ada tak sebarang bacaan momentum buy? Kawasan candle tutup di atas top BB. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada sebarang. Dia naik tau. Candle naik.
dia 4 jam. Betul candle naik, tetapi tidak ada sebarang candle yang tutup di luar top BB. Maka tidak ada dia momentum sentuh buy. dengan shadow je cikgu, tapi dia tak tutup di luar top BB. Saya suka sangat kalau dia buat shadow ni, memang saya layer lah. Memang saya. Tapi syarat layer shadow tu dekat 4 jam. Okey. Shadow tu 4 jam. Kenapa 4 jam? Sebab garisan top BB DH4 adalah kawasan tertinggi hari ni. Tu cerita dia. Jadi kalau shadow ni dekat H1, itu kawasan tertinggi H4. Dia tak kuat. Tapi kalau buka di H4, dia ada dia punya dia ada dia punya shadow macam ni, atau wick orang putih panggil kan. Atau panggil echo lah. Okey. Saya tengok candle ni berada di antara garisan mid sampai ke top. Saya tahu ini kawasan-kawasan yang tertinggi harian. Jadi bila entry kena bersabar. Semalam kan naik Senin, ramai tanya, kenapa ni bang masih naik? Relax lah. Market bukan boleh ikut cakap kita. Kita kena belajar memahami dia, dan bila kita lihat ini adalah setup di daily ataupun MHV di H4, maka perjalanan dia adalah full structure-nya adalah di H1. Bila di H1, perjalanan dia boy akan lengkap sekurang-kurang 1 hari. Okay. Sekurang-kurang 1 hari. Sebab bila berlaku re-entry sell di daily, MHV sell di H4 dan full structure di H1, full structure tu adalah perjalanan H1. Dan perjalanan ni tuan-tuan akan muncul, akan selesai untuk naik ni sekurang-kurangnya 20 candle. Kenapa 20 candle? 4 ni yang saya cerita panjang dalam grup untuk yang bulan 2 saya punya support. 20 candle datangnya daripada garisan top BB. Top BB di H1 20 candle. Jadi 20 candle H1 berapa jam? 20 jam. Bila 20 jam tuan-tuan, ini adalah perjalanan harian yang mana kalau tuan-tuan nampak bermulanya momentum pada hari ini. Okay. Jadi kita jagakan dia selesai pada esok. Perjalanan 20 jam. Jadi tuan-tuan nampak di contoh UCAT di H1. Nampak setakat ni telah muncul bacaan atau signal momentum sell. Jadi bila muncul momentum sell, perjalanan di H1 ni dijangka selesai besok. Besok iaitu berbaki lagi, sekarang dah ada yang jelas dah ada satu momentum sell, mana berbaki lagi 19 candle minima. Bukan mesti 19, minima. Jadi kalau berbaik, satu candle H1 1 jam. Okay. Kalau 19 candle H1 berapa jam? 19 jam. 19 kena 19 jam. Jadi 19 jam. Kalau sekarang ni baru pukul 11 malam, tambah lagi 19 jam bermaksud besok baru selesai. Betul kan? juga. Jadi perjalanan dia di H1 besok selesai. Tu cerita dia. Tu cerita dalam BBMA. Part ni yang saya akan kupas dengan detail. Orang tanya, macam mana kira bang? Ni cara kira dia. Betul ke? Test dulu. Sebab tuan-tuan, bila saya berkongsi, orang tak yakin. Orang takkan yakin. Kita yakin tuan-tuan bila kita sendiri cuba. Betul. Ini juga saya buat pada diri saya dan pada semua orang saya buat. Jadi, bila kita nampak ini ada bacaan momentum sell, orang kata, bang, boleh tak saya nak entry? Saya kata, kalau nak entry boleh. Tapi setup tu dah tak cun. Sebab, yang cun dia pada ketika ni. Benar juga. Sekarang harga ni dah dekat dengan mid BB. Dia dah nak masuk kawasan mid dengan low untuk H4. Dia dah tak cantik. Tapi disebabkan dia kata, nak juga masuk. Okey. Tak apa. Okey. Cara nak masuk macam ni. Boleh. Tapi dia dah tak cun. Okey. Sebelah kanan sekali saya tukar kepada M15. Tengok Tengah ni saya tukar pada H1. Dan kiri saya tukar pada H4. Okey. Perhatikan. Kalau boleh perhati betul-betul. Nampak tak di sini ada candle yang tutup di ni M15. Candle yang tutup di bawah garisan EMA 50. Okey. Yang biru tu EMA 50 Yes, EMA 50. Dan candle ni turun, naik dan diturun. Sini ada candle momentum sell. Okey. Nampak tak pada ketika ini EMA ni dah mula rapat dengan mid BB. Okey. Boleh tak bayangkan benda yang sama di sini berlaku di sini? Sama tak? Boleh bayang? Ni kan ada momentum sell tapi tutup di bawah EMA 50. Okay. Yang ni tutup di bawah EMA 50. Sama tak bentuk dia? Hampir sama kan? Hampir sama je. Okey. So sekarang yang ni berlaku di M15. Ni. Berlaku di M15. Okey. Tapi yang ni berlaku di H1.
Alright. Dia kalau, dan ini berlaku di M15, kalau kita gunakan 20 candle untuk M15 adalah 15 darab 2, 300. 300 bagi 60, 5 jam. Betul? Betul. Jadi bermaksud untuk minima 20 candle M15 adalah 5 jam. Bermaksud trend di M15 kita harus tunggu dia selesai dalam tempoh masa sekurang-kurangnya 5 jam. 5 jam. Tetapi trend untuk H1 kita harus menunggu 20 candle H1 adalah 20 jam. 20 jam. Okey. Nampak? 5 jam. Jadi M15 20 jam darab 4. okey. Kan sebab satu candle H1 ni mati time frame macam saya dah mengajar ni. Private class ni H1 dalam kelas dia cerita panjang lah. Okay. Dalam satu candle H1 ada 4 candle M15. Betul? Jadi dalam satu trend H1 ada 4 trend M15. Betul. Okey. Jadi sekarang sebenarnya kalau sesiapa yang nak entry, bila dah faham apa yang saya masukkan, sesiapa nak entry, dia harus tunggu trend di M15 selesai, baru akan muncul peluang re-entry sell di H1. Tu cara kalau dia nak masuk juga. Tak apa, saya tegang tu je lah. Clear je, clear, insyaAllah clear. Dan cara nak detect bagaimana trend di M15 siap adalah apabila top BB, nampak top BB makin ke bawah? Nampak je aku. Bila top BB makin ke bawah, bermaksud jatuhan dia makin lemah. Dan tanda jatuh makin lemah apabila tidak lagi ada sebarang momentum sell. Nampak tak? Di sini tak ada momentum. Dia ni arah kukuh, ni re-entry, ni momentum, ni re-entry. Sekarang diturun, tidak ada sebarang bacaan momentum. Malah apa yang berlaku adalah top BB semakin lama semakin rendah dan jarak dia adalah semakin rapat dengan MA50. Nanti tuan-tuan akan lihat candle ni tuan-tuan akan mula jauh ke dalam BB dan akhirnya bentuk yang biasa berlaku adalah top BB bertemu dengan MA50, itu tandanya ada peluang re-entry sell di H1. Tu cerita dia. Macam dalam kelas itu dia punya penceritaan. Saya bercerita bagaimana tuan nak kenal entry sebenarnya. Betul. Dan berapa lama dia boleh valid tu sebab saya dah tak kira-kira. Jadi kita nampak bila ini berlaku, cara macam mana nak kenal. Berapa lama dia valid. Itu baru saya cerita L15 dengan H1. Bagaimana pula bentuk di L15 tu berlaku di H1, kita guna pula dekat H4. Maka dia akan pergi dengan lebih jauh. Sebab 20 candle M15 adalah 5 jam. Alright? So, okay. 20 candle H1 adalah berapa jam? 20 jam. 20 candle H4 berapa jam? 80 jam? 80 jam. 80 jam berapa hari? 3 hari lebih. Tak sampai 4 hari lebih. Yes, sebab itulah saya kata, apa yang faham ni, maka entry di sini dia akan bertahan 2-3 hari sampai garisan low BB di daily. Pasal tu siapa faham mati time frame tuan-tuan. Dia tahu kenapa dia hold sampai low BB. Itu sebabnya dia faham bahawa perjalanan ni masih belum terbatal tapi baru saja bermula. Dan perjalanan ini mampu bergerak sehingga 3 ke 4 hari atau seminggu dengan syarat momentum di H4 tu ada. Itulah kefahaman mati time. Itu ialah kefahaman mati time frame. Dia perlukan banyak latihan. Bila siapa dapat dan siapa yang berada dalam saya punya grup, saya dah siapa masuk dalam saya punya kat sini tuan-tuan saya ada letakkan sedikit info ni saya punya kelas saya nak buat untuk sepanjang bulan 2. Okay. Itu yang saya akan tekankan. Saya akan tekankan yang mana bagaimana you nak mengenal. First, faham asas mati time frame. Kedua, bagaimana you nak kenal ni ada entry. Dan bagaimana you nak kenal entry ni kuat ke lemah. Kalau kuat untuk berapa lama? Kalau lemah kenapa? Dan bila you entry, di mana you nak TP? Itu yang saya akan tekankan sebenarnya. Sebab at the end of the day, kita trade duit kita. Jadi kita kena tentukan terbaik untuk kita. Saya kongsikan bagaimana kita nak tentukan apakah yang terbaik untuk diri kita. Saya kongsikan ilmu tu. Alright?
Sebelah ada Bapak. Alright, jadi sekarang jam 10.59 malam. Kita telah pun sampai ke penghujung segmen. Terima kasih kepada Abang Lan atas perkongsian ilmu pada malam ni. Banyak pair yang kita sentuh. Sama-sama. Seperti biasa kita ada cryptocurrency, gold, Yap. kita ada GU. GU, dan last kali kita sempat sentuh UCAT. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru sahaja menyertai kita, jangan risau, anda boleh tonton siaran ulangan ini di www.tvctc.fm ataupun di YouTube channel CTC FM seperti mana link yang saya telah letak di atas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan kita sama-sama dapat meraih profit, especially pada waktu PKP 2.0 ini. Jadi cikgu, kata-kata terakhir sebelum kita tutup segmen pada malam ini. Apa lagi? Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Ya, terbaik cikgu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, stay safe, stay at home. Kita jaga kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.